Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia saudara pengerusi majlis, yang saya hormati pengurus besar CEO Pharma Corporation dan saudara-saudara sekalian. Saya ingat tak banyak yang saya nak kenal diri kerana apa yang saya buat semuanya dah ada dalam blog. Jadi yang barangkali saya nak bagi tahu ialah saya ada 1 isteri, ada 7 anak, ada 4 menantu, kemudian ada 16 orang cucu. Jadi di dalam soal itu saya lebih pada orang lain lah, dari segi anak dan dari segi cucu. Yang lain lebih kurang macam orang. Saya tak ada bisnes apa-apa, cuma saya sekarang ni pencen, dan kalau ada majlis-majlis macam ni saya datang lah. Dan saya berharap saudara akan tanya soalan. Jadi daripada soalan itu mungkin saya tahu apa yang you minat saya bercakap. Kerana kalau saya bercakap yang saya nak bercakap, takut orang tak minat. Dan terima kasih. Alright, okey, itu dia. Mungkin kita sebelum kita buka pada sesi soal jawab ni, mungkin saya sendiri nak tanyalah kepada Tan Sri kan. Tan Sri sekarang buat apa, Tan Sri? Adakah Tan Sri sekarang aktif ataupun masih lagi masih lagi aktif ataupun di NGO ataupun masih sekarang enjoy your time bersama dengan keluarga? Saya duduk sekarang ni, saya duduk depan inilah, depan teh tarik punya function je. Tapi selain daripada tu saya baca, saya tulis. Lepas tu saya ada anak cukup ramai dan cucu juga cukup ramai. Selain daripada tu, kalau ada apa-apa orang minta pandangan dan nasihat, saya bagilah. Kalau tak ada, saya baca sendiri dan tulis sendiri. Jadi saya menganggap diri saya sebagai guru lah, belajar dan mengajar. Terima kasih. Okey, alright. Okey. So kita actually santai, kita soal jawab terus lah Silakan. Nama abang? Assalamualaikum, nama saya Yasin Hamzah. Tan Sri, saya nak tanya sikit. Mula bila Tan Sri keluarkan nak tanam padi di Bobong, terus terang saya katakan masa tu pun satu usaha yang luar biasa lah. Tapi dalam hati dia gila lah. Tapi dalam 4-5 bulan lepas saya tengok TV, dia tunjuk kat Jepun, dia tanam. So Jepun memang kita tahu tanah tak banyak, bukit lebih banyak daripada. Jadi kata dia tanam dia pokok-pokok keladi di bumbung, dia pakai macam masuk dalam beg plastik, bubur tanam, bubur benih. Jadi banyak dia tu. Dia kat bumbung tu buat tu, jadi ada macam apa layer 3 kali layer . So di Singapura pun sekarang ni dah ada, saya ingat dia tanam multi level punya tu. Jadi dan saya pun dah fikir benda ni lah 10 years ago dia perkara ni. Jadi agaknya sungguh pun kita boleh katakan harga tanah kita masih murah. Tapi adakah tepat masanya untuk kita tanam secara multi level ataupun kena tunggu lagi bila harga tanah betul-betul tinggi lah? Terima kasih. Dia bab padi, bab beras ni, sebenarnya waktu saya jadi Menteri Pertanian, kita waktu tu import beras banyak daripada luar negeri. Jadi saya waktu tu ada cadangan supaya kita gunakan tanah-tanah yang terbiar dan tanah-tanah yang belum dipakai tu untuk tanam padi. Dengan cara itu kita tak import daripada luar. Tapi pada waktu itu ada 2 halangan. Pertama, halangan dia ialah tiap-tiap negara kena ada dia punya ada satu halangan. Halangan dia ialah kita ada industri, kita buat keluar electrical goods dan macam-macam. Benda ni dibeli oleh negara macam Vietnam, China pun beli barang kita, Vietnam beli barang kita, Cambodia beli barang kita, Myanmar beli barang kita.
Jadi bila dia nak beli barang kita, dia kena bayar kat kita. Tapi oleh kerana dia tak ada hasil industri untuk dia dapat wang, jadi kita terpaksa beli beras daripada dia. Kita beli beras daripada dia, jadi kita bagi duit kat dia. Duit tu dia pakai untuk industri, untuk beli barang daripada industri kita. Itu dulu. Tapi saya terfikir juga, macam mana kalau Vietnam pun dah buat keluar barang yang kita duk jual kat dia sekarang. Sekarang ini keadaan dah jadi macam tu. Sekarang Vietnam, dia bersaing dengan kita. Setengah-setengah barang elektrik itu orang beli daripada dia, orang tak beli daripada kita. Sedangkan dulu dia beli daripada kita. Jadi sebab itu dah tak ada dah. Kemudian ada pula satu idea bahawa tanam padi ini adalah tanam kemiskinan. Kenapa saya kata macam itu? Kerana di seberang Perak, di Perak, saya telah buat satu eksperimen. Kita gunakan tanah sawah untuk tanam kelapa sawit. Dengan sendirinya orang yang tadinya susah, bila atas tanah yang sama tu ditanam kelapa sawit, dia dah jadi orang kaya. Jadi kalau macam tu, bermaknalah penanam padi ni dia susah pasal dia duk sara negara ni. Dia nak bagi negara ni makan padi, ada padi walaupun tak cukup, tetapi dia terkorban. Oleh kerana itu kerajaan terpaksa adakan subsidi dan sebagainya untuk mereka, kerana mereka menolong kita. Kalau dia tanam, kalau di Kedah umpamanya kita tutup semua sawah padi, kita tukar dengan kelapa sawit macam kita buat di seberang Perak, padi di Malaysia dah tak ada, tetapi kita akan dapati orang Kedah akan hidup dalam keadaan lebih selesa tanpa menunggu subsidi. Dan saya juga waktu itu menganggap negeri macam Singapura, dia tak ada padi pun. Jadi kalau United Nations kata negara itu kena ada security reserve, ada negara yang tak ada padi, apa saya dia boleh hidup? Kenapa kita pula nak menderitakan rakyat dengan tanam padi? Macam-macam tu akal keluar kat saya. Kemudian saya lihat pula, saya besar dalam sawah, dalam kawasan sawah di Kedah. Saya lihat air yang datang daripada dam tu, dia mengalir aja dalam sawah tu. Dan dia turun ke sungai, dia pergi ke laut. Jadi soal yang timbul ialah banyak mana air yang diperlukan oleh padi tu. Dah tentu dah tak sebanyak hujan yang turun. Jadi oleh kerana air itu mengalir, maka kita ada dam, kita ada tali air dan ada segalanya. Jadi terfikir dek saya, kalau sekiranya air itu kita tak benarkan dia lari, kita takungkan, kita tanam padi, air itu kita buang sedikit, mungkin kita dapat jimat. Tak payah belanja ratusan juta buat dam untuk sawah padi. Kemudian saya tengok pula baja. Bila kita ambil baja, kita bubuh dalam sawah, saya ingat banyak baja tu, 80 ke 90% daripada baja tu mengalir aja ke laut. Baja yang betul-betul diambil oleh padi sebagai makanan pokok tu sedikit sangat. Jadi setelah macam itu, saya pun arahkan Mardi. Cuba eksperimen tanam padi bukan atas bumbung mula, tanam padi dalam rumah ataupun atas bumbung. Kita buat satu tapak. Jadi Mardi pun buat di seberang perai, di pusat dia tu, dia pun tanam. Bila dia buat macam tu, kami dapati viable, untung. Jadi kerana baja tak terbuang, air tak membazir, waterfall tak perlu, tali air tak perlu, kita tanam dan kita boleh keluarkan bukan 2 kali setahun, 3 kali setahun kita boleh tanam padi waktu itu. Tetapi masalah saya ialah, saya orang politik. Dalam politik ni kita ada orang yang pro kita, yang anti kita. Media pun kadang-kadang dia masuk belah orang tu, masuk belah orang ni. Dan dululah, macam dulu tak ada media sosial macam sekarang yang kita bebas. Media dulu dia tak bebas. Jadi kalau yang duk kontrol media tu tak suka kat kita, maka bila kita buat cerita macam tu, orang kata ni idea gila, habis semua surat khabar katakan saya dah mula gila. Lepas itu saya balik ke Kedah.
Bila saya balik ke Kedah, saya dapati ada MADA. Kedah ni ada satu undang-undang yang dibuat pada tahun 1930 ke 1933. Pada tahun itu ada seorang anak Raja Kedah, isteri dia tu orang Perancis, dan dia tu ada banyak harta. Tiba-tiba meninggal anak Raja Kedah tu. Bila meninggal anak Raja Kedah tu, tanah yang ada kat dia tu, tanah Malay Reserve, tanah di Reserve Melayu. Tanah tu isteri dia tak boleh ambil. Jadi kerajaan Kedah pada waktu tu buat satu peraturan. Waktu tu belum merdeka, buat undang-undang kerajaan boleh mengiktirafkan bukan Melayu sebagai Melayu, supaya tanah Melayu tu boleh bukan Melayu beli. Jadi waktu saya balik ke Kedah dulu, saya tengok banyak tanah-tanah Melayu dah dibeli oleh bukan Melayu yang dah diiktiraf sebagai Melayu. Yang jadi masalahnya, ada usaha untuk gunakan tanah-tanah MADA yang khusus untuk tanam padi yang diiktiraf oleh Bank Dunia. Tiba-tiba tanah tu pun kita nak ambil. Di Kedah waktu tu pembangunan makin bertambah, tapi kalau kita nak tambah pembangunan, kita kena ada tanah. Kalau kita nak ada tanah, keliling Alor-Setar tu semuanya MADA. Macam mana kalau kita nak besarkan pekan, bina industri keliling Alor-Setar, tapi kita tak mau kurangkan pengeluaran padi? Jadi saya pun suruh ketua pengarah MADA buat satu lagi eksperimen di Paya Pahlawan. Saya buat perpustakaan, atas bumbung kita tanam padi. Jadi datanglah idea waktu itu, kalau tanah MADA, di bawah tu rumah, di atas tu padi, maka rumah pun ada, padi pun tak kurang. Jadi kita tak langgar pasal-pasal satu, dan kita juga tak mengorbankan potensi kita untuk membuat rumah-rumah batu untuk orang-orang kita. Tapi sekali lagi waktu itu saya dapat kecaman daripada akhbar, dia orang kata gila dan sebagainya. Perkara itu kita terpaksa tutup, pasal kalau kita jadi dianggap gila, kita pergi buat masuk pilihan raya, kita kalah. Jadi kalau dah kalah tak boleh buat apa. Jadi lebih baik kita stopkan idea itu. Tapi saya yakin daripada awal bahawa that's the way yang kita boleh buat. Dan sekarang ni bukan saja di China, di Amerika Syarikat dah ada idea tu. Dan kalau di Eropah sekarang, orang nak tanam sayur di Eropah, sayur di Paris datang daripada Itali, sayur di Belgium datang daripada Spanyol. Perjalanan tu sehingga harga sayur tu lebih mahal kerana transport. Apabila inflasi datang idea, lebih baik tanam sayur atas bumbung. Dan sekarang di Eropah pun dah ada orang yang buat macam tu dekat kecilan. Saya rasa tanam padi ke sayur ke apa atas bumbung, lebih-lebih lagi dengan adanya green teknologi segala, akan menjadi the subject of the future. Sekian, terima kasih. Okey.